saya nak tanya kepada Dr. Zaimi, betulkah dalam kitab Fatwa Hadasiyah dalam Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan bahawa Ibnu Taimiyah bertaubat tentang apa mujassimah tu? Adakah benar? Berkenaan dengan taubat Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah punya taubat ni disebut dalam disebut oleh Ibn Hajar dalam Ad-Durrah Kaminah, dinukil daripada beberapa ulama yang terdahulu. Ya, tapi saya katakan nukilan ini sebenarnya tidak diletakkan sanad. Jadi dari sudut ilmu hadis kita boleh nilai semula. Dan sebenarnya nukilan ini tidak begitu tepat dan tidak sahih kerana yang pertama, Ibn Qayyim Al-Jauziyah di antara ulama yang di antara anak murid yang bersama dengan Ibn Taimiyah lewat. Selepas dia balik pada Mesir pada tahun 710, Ibn Qayyim bertemu dengan Ibn Taimiyah 712 dan Ibn Taimiyah meninggal pada tahun 728. Maksudnya Ibn Qayyim tidak pernah bercerita walaupun sedikit berkenaan dengan Ibn Taimiyah dah meninggalkan mazhab Hanabilah dia. Dia tak ada kata pun Ibn Taimiyah bertaubat daripada akidah yang kafir. Maksud bukan kita nak kata Ibn Taimiyah tu kafir, dah. Akidah taksim, dia kata Ibn Taimiyah tak ada pun berganjak daripada akidah yang dia berpegang sebelum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam klip ini, Dr. Zaimi cuba berdalih kononnya Ibnu Taimiyah tidak pernah bertaubat. Ini disebabkan taubat Ibnu Taimiyah itu sudah pasti membawa kepada pengiktirafan kesesatan seluruh ajarannya menurut ulama di zaman itu. Mari kita semak kata-kata Ibnu Hajar Al-Asqalani yang merupakan pengarang kitab Fathul Bari. Beliau dalam kitab Ad-Durar Al-Kaminah jilid pertama muka surat 148, pengarangnya menulis, walam yazal Ibnu Taimiyah fil jub ila an syafa'a fihi mahna amir ali fadl. Dan Ibnu Taimiyah tetap berada dalam lubang tahanan penjara sehinggalah ia diberikan sokongan untuk bebas antara lain oleh Amir Ali Fadl. Fa akhraja fi Rabi'il Awwal fi al-thalith wa 20 minhu wa ahdara ila al-qil'ah wa waqa'a al-bahthu ma'a ba'd al-fuqaha fakataba alayhi mahdar bi annahu qala ana asy'ari. Maka ia dikeluarkan pada 23 hari bulan Rabiul Awal dan ia dibawa ke istana. Lalu terjadilah perdebatan di antara Ibnu Taimiyah dengan segolongan fuqaha. Maka dituliskan untuknya agar ia membuat pengakuan, aku berfahaman Asy'ari. Thumma wujida khattuhu bima nassahu allazi i'taqada anna al-Qur'ana ma'na qa'im bi dhatillahi wa huwa sifatun min sifati zatihi al-qadimah wa huwa ghairu makhluq wa laysa biharf wala saut wa anna qawlahu ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa laysa 'ala zahirihi. Kemudian ditemukan tulisan tangannya yang mencatatkan, yang menjadi i'tiqadku bahawasanya Al-Quran adalah makna yang berdiri sendiri pada zat Allah sebagai satu sifat daripada sifat zatiahnya yang qadim, bukan makhluk dan bukan pula huruf dan tidak pula suara firmannya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, bukanlah makna di atas zahirnya. Wala a'lamu kunhal muradi bihi bal la ya'lamuhu illa Allah wal qaul fil nuzul kal qaul fil istiwa wa katabahu Ahmad bin Taimiyah summa ushidu alaihi annahu taba mimma yunafi zalika mukhtaran. Dan aku tidak mengetahuinya apa yang dimaksudkan dengannya, malah tiada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan yang sama juga bagi An-Nuzul seperti yang dinyatakan berkenaan istiwa, dan ini telah ditulis oleh Ahmad bin Taimiyah. Kemudian mereka semua menjadi saksi bahawa ia telah bertaubat, yang mengandung maksud bahawa ia melakukannya dengan pilihan, bukan dipaksa. وذلك في 15 ربيع الأول سنة 707 وشهد عليه بذلك جمع من العلماء وغيرهم وسكن الحال وأفرج عنه. Dan yang demikian itu berlaku pada 25 Rabiul Awal tahun 707 Hijrah, dan disaksikan yang demikian itu oleh segolongan yang ramai daripada ulama dan lainnya.
situasi pun menjadi reda dan dia dibebaskan. Dan sebenarnya nukilan ini tidak begitu tepat dan tidak sahih kerana yang pertama, Ibn Qayyim al-Jauziyah di antara ulama yang di antara anak murid yang bersama dengan Ibn Taymiyah lewat. Selepas dia balik pada Mesir pada tahun 710, Ibn Qayyim bertemu dengan Ibn Taymiyah 712 dan Ibn Taymiyah meninggal pada tahun 728. Maksudnya Ibn Qayyim tidak pernah bercerita walaupun sedikit berkenaan dengan Ibn Taymiyah dah meninggalkan mazhab Hanabilah dia. Dia tak ada kata pun Ibn Taymiyah bertaubat daripada akidah yang kafir. Maksud bukan kita nak kata Ibn Taymiyah tu kafir, tak. Akidah Taksim, dia kata Ibn Taymiyah tak ada pun berganjak daripada akidah yang dia berpegang sebelum ini. Hujjah Rozaimi ini tidak kuat kerana Ibn Qayyim adalah murid dan seakidah dengan Ibn Taymiyah. Sudah menjadi lumrah bagi para pengikut Ibn Taymiyah tidak mengakui kisah tersebut kerana aib bagi mereka dan membuktikan segala yang mereka anuti adalah sesat. Kepada mereka yang mengingkari kisah ini, sila baca kitab Najmul Muhtadi wa Rajmul Mu'tadi karya Fakhruddin Abi Abdillah Muhammad bin Usman Al-Qurashi Al-Misri Al-Syafi'i, yang mana beliau hidup di zaman Ibn Taymiyah. Jilid kedua, penerbit Darut Taqwa, Dimashq, cetakan pertama tahun 2019, muka surat 539. Pengarangnya menulis Nassu Taubati Ibn Taymiyah, iaitu perkara taubat Ibn Taymiyah. Wa kutibat min taubatihi nusakhun manqulatun min khatti yadihi litakuna muqabalatan liinkarihi fi ghadihi wa hujjatan ala tabi'ihi fi mu'taqidihi walituj'ala kalimah fi aqibihi baqiyatan walilasbi aqaribihim 'inda izhari madhahibihim raqiyatan. Tertulislah taubatnya dengan naskah yang disalin dari tulisan tangannya supaya dapat menjadi pengingkaran terhadap penafiannya pada hari esok kelak dan hujjah terhadap pengikutnya dalam kepercayaannya, dan supaya menjadikan kata-katanya kekal hingga ke hujungnya dan terlebih dahulu menjadi pukulan terhadap pengikut mereka tatkala muncul mazhab mereka. Kitab ini menyalin kembali tulisan pengakuan taubat oleh Ibn Taymiyah dengan menyatakan bahawa akidahnya sebelum ini adalah batil. Di akhir tulisan ini, Ibn Taymiyah menulis, Katabuhu Ahmad ibn Taymiyah, telah menulis oleh Ahmad ibn Taymiyah, wadzalika yaumal khamis sadis syahri rabi'il akhir sanata 7 wa 700, iaitu pada hari Khamis 6 hari bulan Rabi'il akhir tahun 707. Wa kullu ma katabtuhu wa qultuhu fi hadhihi alwarqah fa ana mukhtarun fi dhalika ghairu mukrah. Katabahu Ahmad ibn Taymiyah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan semua yang aku tulis dan aku katakan dalam makalah ini adalah secara bebas, bukan dalam keadaan paksaan. Ditulis oleh Ahmad ibn Taymiyah, cukuplah Allah bagi kita dan dialah sebaik-baik pelindung. Wa bi'a'la hadzal maktub ala bil hamdalati bi khatti sayyidina qadil khudati Badruddin ma suratuhu a'tarifa 'indi bi kulli ma kataba bihi khattuhu fi tarikhil mazkur. Katabahu Muhammad bin Ibrahim Asy-Syafi'i. Di atas surat pernyataan telah ditandatangani di bahagian atas oleh ketua hakim bernama Badruddin. Apa yang ia gambarkan, aku mengaku dengan setiap yang ditulis oleh Ibn Taymiyah itu. Pengakuan ditulis oleh Muhammad bin Ibrahim Asy-Syafi'i. Wa bihasyiyatil khatti ma suratuhu a'tarifu bi kulli ma kataba bi khattihi. Katabahu Abdul Ghani bin Muhammad Al-Hanbali. Dan di pinggir tulisan itu terdapat pengakuan, aku mengakui segala yang ditulis dalam tulisan tangan Ibn Taymiyah. Pengakuan ini ditulis oleh Abdul Ghani bin Muhammad Al-Hanbali. Justru itu, beberapa orang ulama telah memberikan kesaksian bahawa Ibn Taymiyah telah bertaubat di zaman itu. Kesimpulannya, penafian Dr. Rozaimi tidak kuat kerana kisah taubat Ibn Taymiyah terakam kemas dalam kitab-kitab sejarah Ahlus Sunnah. Sementara itu, kesan-kesan kesesatan Ibn Taymiyah seperti hukuman penjara